Katanya gitu. Kawan-kawan saya belajar kat Libya. Sebab tu ada kitab hijau dia tu. Buku hijau sosialis lah. Dia kata al-ma'rifatu haqqun lil jami'. Dia akan baca pagi-pagi tu macam Quran dia buatnya. Kan? Ilmu pengetahuan adalah hak untuk semua orang. Jadi sebab tu dia tu kerajaan Libya buka sekolah sampai waktu malam buat dia. Sebab kalau budak tu dia kerja waktu siang cari duit, malam kan dia boleh pergi sekolah belajar. Macam itulah kita sebenarnya dalam Islam. Bila pelajaran ni hak untuk semua orang. Orang tak mampu, kita siapkan yang untuk tidak berkemampuan. Ini kita lihat bab pelajaran, mak bapak dah mula merungut. Betul juga. Sebab apa ada PIBG sekolah yang kutip sampai 400. Nampak tuan? Ada. Tak sebut manalah, pada rakaman ni bahaya. Ada tuan. Dokat warna. Kalau saya melangkah lebih kurang dalam 50 langkah sampai dah. Mana dekat rumah saya tu. Urut kita dengar kesian tengok. 400 ni tuan. Itu orang yang tak berkemampuan. Lepas tu dia hantar anak dia sekolah kerajaan. Ingatkan pendidikan percuma. Rupa betul-betul lah kan, percuma untuk dibayar. Mana percuma untuk dibayar kan. Mudahnya untuk dibayar. Bayangkan. Sedangkan mereka nakkan hak, tapi terpaksa juga nak buat macam mana. Kalau nak katakan kenapa ambil, kata guru-guru sekolah kami buat aktiviti nak kena juga duit dengan duit. Nak duit ada je alasan. Tapi kalau kita buka sekolah swasta, awak tak kisah, memang nama pun swasta. Memang nak kena bayar ke tuan, bayarkan. Ini dia. Jadi pelajaran ni adalah hak untuk semua orang. Termasuk anak yatim yang kita jaga. Berilah dia ilmu. Jangan diajar dia ilmu yang mengarut. Ajar dia jadi ahli muzik, jadi pelakon, jadi orang tentu arah. Tu tak tentu arah budak tu buat ni. Ditambah harta-harta mereka. Carilah peluang yang boleh menambahkan harta mereka. Mungkin juga mereka diajar di sudut kemahiran. Besok boleh jadi buka workshop sendiri, dia boleh meniaga, tak ada masalah. Tapi yang penting asas ilmu agama kena ada. Ni kita biarkan beri kemahiran, tak ada ilmu agama. Dan tiadalah berdosa kalau bercampur dengan mereka dalam perkara makan. Tu makan minum tak ada masalah kan. Jadi kita pun ambil duit dia beli makan untuk dia. Anak kau makanlah, makan sekali tak boleh, haram kan. Mesti dia rasa tersisih apa, aku ni makan seorang dia tak makan, dia makan sekali. Itu kata dia harus hukum dia. Dan kata dia makan, minum dan perusahaan yang beri keuntungan kepada mereka. Katakanlah dia terpaksa mengurus perusahaan anak yatim ni. Ada setengah anak yatim pula, anak yatim yang meninggalkan bapa dia, tinggalkan harta untuk dia. Maka kita uruskan sekali, ambil sedikit untuk pengurusan tadi saya sebut dia, maka diharuskan oleh hukum syarak. Jadi dalam bab urusan harta anak yatim ni macam-macam lah kita boleh sebut zaman hari ini. Sebabnya banyak kan pada orang yang meninggal dunia ni, hartanya ada, pewarisnya ada, tapi tak terurus. Siapa yang menguruskan? Itu ya, contohnya ada setengah-setengah badan-badan mengurus harta kan. Dan kita nampak harta tak tersakanya kadang-kadang harta yatim. Itu yang dia ambil cas tu. Tapi cuma saya tak setuju secara peribadi lah bila cas tu malah terlampau sangat. Nampak sangat dah, bukan lagi untuk menolong, membantu, tapi dah commercialize. Ini dia. Kadang-kadang dah status dia macam hantu raya dah. Bukan menjaga amanah lah. Untuk amanah lagi lah. Jadi hantu raya dah. Dia sedut juga sikit sebanyak. Itu bukan sikit, banyak dia sedut. Ini kita kena ambil kita. Dan harta hari ni cuma pesan orang-orang yang orang kata bahagian harta pusaka ni, pesan kita ni orang Melayu khususnya selalu abaikan kes-kes macam ni. Bila meninggal dunia, nama tak tukar begitu ni, pengurusan gagal, akhirnya tanah-tanah tersebut tak tahu status tu. Nak kata wakaf tak ada pun, hitam putih kata wakaf. Tapi yang ada dalam dokumen tu dia jadi status harta pusaka. Mana pewaris dia? Kita dah fikir tau, kita kata biarkanlah, jangan dia bagi-bagi ke harta benda dunia, betul. Tapi ni harta orang Islam, terutama harta-harta yang tak beralih ni, tanah dan sebagainya. Jadi itulah setengah-setengah golongan, setengah-setengah badan dia ambil kesempatan, ambil, dikomersialkan. Dah, kalau budak tu kecil lagi, maka harta anak yatim. Maka sebab itu bagi bapa
Yang mana punya harta memang sudah milik dia sendiri, yang tak beradik itu cepat-cepat kalah membagi-bagikan, tidak menyusahkan di kemudian hari kepada pewaris-pewaris itu. Sebab kadang-kadang ada pewaris tu kecil lagi, kita tak tahu. Ini tuan-tuan, tu nasihat sajalah. Dan mungkin tuan-tuan ni ada yang pernah pengalaman kita lebih arif. Baik, kita masuk pada ayat berikutnya, ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalau kita baca wakaf itu, memang wakaf lah, wakaf itu pun jawaz, hukumnya harus. Maka cara bunyi dia, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Sebab ada apa? Ada sabdu. Ini ada sikit komen lah daripada saya yang fakir, tak banyak ilmu ni, tapi tanya juga pada orang yang lebih mahir. Orang mengaji bagian Quran ni dia mahir dalam Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada diviralkan dalam video kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak payah. Kalau kita buat begitu, maknanya Bismillahirrahmanirrahim, mim tu ada sabdu. Alhamdulillahirrabbilalamin, nun tu ada sabdu. Sedangkan tak ada sabdu. Dia baca biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Mim tu lah. Alhamdulillahirabbilalamin. Tapi kalau ni ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nampak? Ada sabdu kan? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu berkahwin kepada perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrik, sekalipun ia menggemarkan. Maknanya dia mengambil minat kamu untuk mengahwininya, menghairankan kamu, yang menarik hati kamu kerana kecantikannya. Dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang beriman dengan lelaki yang musyrik hingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki yang musyrik, sekalipun ia menghairankan kamu. Maksud menghairan tu bahasa lama kan, menarik hati oleh kerana cantik ataupun kacak lah, kalau lelaki kacak. Mereka itu menyeru kepada neraka, dan Allah menyeru bagi surga dan keampunan dengan izinnya, dan ia menerangkan tanda-tandanya bagi manusia. Mudah-mudahan mereka itu mengingati. Ayat ni larangan dia umum. Lepas tu barulah Allah SWT turunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah, boleh mengahwini perempuan ahli kitab. Syaratnya Yahudi dan Nasara pun daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Itu kita akan bincangkan kemudian. Baik, dalam kitab tadi saya tambahlah berkata Muqatil, ayat ini turun kepada Abi Mirsad Al-Ghanawi. Abi Mirsad Al-Ghanawi, dikatakan namanya Mirsad bin Abi Mirsad dan namanya Kannas bin Husain Al-Ghanawi. Itu ada khilaf segi nama lah. Yang pentingnya sekarang, ba'athahu Rasulullah hantar dia Makkah ke Mekah sirran, secara rahsia, liyukhrija rajulan min ashabihi, untuk mengeluarkan seorang lelaki dari kalangan sahabatnya. Wa kanat lahu bi Makkah imra'atun yuhibbuha fil jahiliyah. Yang mana Abi Mirsad ni dia ada seorang kenalan perempuan yang dicintainya zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam. Yuqalu laha Anaqah, nama perempuan tu pun Anaqah. Faja'athu, dia datang kepada Abi Mirsad. Faqala laha innal Islam harrama ma kana fil jahiliyah
kata Abu Mursad kepada wanita tersebut, sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang telah berlaku di zaman jahiliyah. Mana apa-apa yang dibuat zaman jahiliyah tu Islam mengharamkannya. Qalat, maka kata perempuan itu, fatazawwajni, kawinilah aku. Qala, kata Abu Mursad, hatta asta'dhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku boleh kahwin kau, tetapi mesti minta izin kepada Nabi SAW. Fa'atan Nabiya, jumpa Nabi. Abu Mursad jumpa Nabi. Fasta'zanahu, minta izin kepada Nabi. Fanahahu 'anit tazawwuji biha, Nabi larang kahwin dengan perempuan tersebut. Li'annahu kana musliman, kerana Abu Mursad sudah Islam. Wa hiya musyrikatun, sedangkan dia masih lagi musyrik. Baik. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال الطائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة من الآية الخامسة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Sampailah habis ayat itu, panjang. Saya baca dia punya terjemahan dulu. Ulama berselisih pendapat, iaitu ulama kata sebahagiannya ayat ini, kata dia, ayat mengharamkan nikah perempuan musyrik dalam surah Baqarah. Kemudian dimansuhkan, tadi saya sebut tadi kan, dimansuhkan secara keseluruhannya, iaitu menikah perempuan ahli kitab. Allah menghalalkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, dan dihalalkan pada kamu makanan orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara, dihalal untuk kamu, dan makanan kamu halal untuk mereka, dan segala perempuan-perempuan yang baik di kalangan orang beriman dihalalkan juga untuk kamu, dan perempuan yang baik di kalangan ahli kitab. Itu boleh mengawini mereka. Maka Allah benarkan. Baik, dia kata lagi, tidak boleh kahwin perempuan ahli kitab yang harbiah. Itu tak boleh. Maknanya dia jelas benci dan menentang Islam secara jelas. Tapi jenis yang tak menentang Islam, maka dibenarkan. Fatwa saya baca dalam internet lah. Tak semua internet tu tak boleh baca sebenarnya maklumat kan. Itu silap setengah orang kan. Tengoklah fatwa yang muktamad. Contoh kalau nama Jakim, muktamad lah. Saya baca jenis negara Arabnya. Minat kan, minat membaca yang belah-belah negara Timur Tengah ni, pasal isu dia tak sama isu kita. Jadi orang Arab ni tuan-tuan yang bekerja, contohnya ni contohlah, dia ni orang Mesir pergi kat Dubai. Sebab Dubai tu ekonomi dia kukuh, dia kerja situ. Dekat Dubai ni banyak pula perempuan Filipina yang Kristian kerja kat situ. Jadi orang Arab sukalah, asyik tengok hidung mancung ni, suka pula hidung kemih. Contohlah, asyik tengok rambut perang, sukalah rambut hitam. Tu biasa, kita pula suka tengok hidung mancung, tengok perang. Itu dia, gitu. Itu normal tuan-tuan. Jadi dia pun merancang nak menikah perempuan Kristian ni. Lepas tu orang Arab ni tuan, jahil dia pun kita tak tahu nak kata jahil kategori murakab ke basit. Dia kata boleh kahwin orang Kristian, ahli kitab. Dia tuan tak faham dia, pasal dengar ke umum ayat tu, dia tak tahu apa. Dia dihantarlah kepada soalan ni kepada macam kita lah kan. Tanyalah ustaz. Dia ada melalui internet, dia tanya. Saya menangis, saya baca. Maksud kita kan jangan sembang dengan orang awam Arab ni, sebab dia ni buat-buat pandai ni dalam agama. Itu susah tu. Betul tuan-tuan. Itu kadang-kadang masa kat Mekah ramai orang Arab dia tanya tau. Dia tanya kita. Terkejut saya. Saya kata kalau bab-bab susah ni jangan tanya aku. Tu telefon ni, kau kan telefon dia kan, telefon. Tu semua bahasa dia, bahasa Indonesia dia, bahasa Arab dia. Dia pun macam terpinga tau. Dia terkejut sikit. Dari orang ni kan. Telefon. Kan telefon dah dia cakap telefon fatwa tu.
Saya pun kalau masalah telefon je, Assalamualaikum, tanya sikit, dia cakap Arab lah kan. Nampak tu, punya ramai orang Arab, dia tahu. Tanya orang Arab, tak nak dia. Pertama kita saya sembang, aku mengaji Al-Azhar, dia tanya terus. Dia tahu orang lain bukan mengaji pun, tapi bawa tahu. Nampak? Satu dulu saya pernah sembang orang Arab, dia kata, boleh kahwin orang Kristian juga kat Mesir. Terkejut saya. Dia kata ahli kitab lah Kristian. Lepas tu dia orang datang sini pun dia makan kedai Cina. Dia ingat Cina tu Kristian, makan. Itu yang khizir bersapu juga, memboleh lalu dengan sapu. Silap faham. Dalam fatwa tu ulama kata orang Kristian dia bukan ahli kitab. Tambah zaman sekarang, dia pun ikut kitab Kristian tak betul lah. Dia pun tak tahu Kristian sebetul sebenarnya. Macam mana ahli kitab? Kesimpulan nak beritahu, sukarnya pada hari ini nak kenal ahli kitab yang sebenarnya. Maka elakkan berkahwin dengan mereka sebab syubhah. Hatta Yahudi ni pun susah. Yahudi yang menzahir menentang Islam ramai hari ni, nak kahwin dengan mereka. Kita kenal ke keturunan Nabi Allah Yaqub? Boleh kenal tak kenal, susah. Jadi jangan samakan dengan zaman Rasulullah tu Sayyidina Umar. Dulu Sayyidina Umar tak benar, tapi sebab Allah mengizinkan. Dia bukan menentang hukum Allah dan Rasul. Sebab Sayyidina Umar tengok sahabat nak kahwin dengan ahli kitab dulu, dari zaman dia boleh pun kata, bukan niat bersih dia. Nak kahwin-kahwin pun sebab kena cantik. Kita kahwin dengan mereka sebab nak ajak dia masuk Islam. Itu yang sebenarnya. Ini banyak berlaku. Jadi majlis fatwa di negara Arab kata haram perkahwinan itu, tak sah itu. Sebab mengahwini perempuan yang beragama Kristian tidak dianggap sebagai ahli kitab. Ini berlaku kat Indonesia. Sama juga. Itu kan ahli kitab, dia pun kitab samawi. Ya. Baik, ini ada ni tidak boleh menikah perempuan ahli kitab yang mana dia harbiyah. Baik. Wala yajuzu nikahu al-amati al-nikahu al-amati al-kitabiyah inda Malik. Imam Malik tidak mengharuskan, Imam Malik tak membenarkan nikah hamba daripada perempuan ke hamba, perempuan ahli kitab. Tak bagi dia. Wa yajuzu inda Abi Hanifah wa ashabi, tapi Abu Hanifah kata boleh. Baik. Pada ayat ini, wala tunkihul musyrikin, ini insya-Allah kita baca kemudian. Kita baca dulu dia punya keterangan dalam kitab. Baik. Jangan berkahwin dengan perempuan musyrik. Ayat 201 beri keterangan tentang larangan berkahwin dengan perempuan kafir musyrik selama mereka itu dalam kepercayaan musyrik, bersekutu dengan Allah. Nampak? Pasalnya para sahabat itu suka kahwin dengan wanita musyrik sebab keturunan mereka. Tetapi setelah turun ayat ini, maka diturun kepada Huzaifah bin Al-Yaman yang punya hamba yang bernama Khansa, kemudian dibebaskan dan dikahwinkannya. Begitu juga Abdullah bin Rawahah yang punya hamba, lalu ditampaknya hambanya, kemudian dibebaskan hamba kulit hitam itu dan mengahwininya. Dulu mana dulu sahabat antaranya siapa tadi disebut Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Rawahah, ada hamba-hamba dia yang tidak Islam, lepas dia dibebaskan, dikahwin. Sebab keturunan kadang-kadang, mungkin keturunan yang baik, yang hebat. Jadi Allah telah turunkan ini larang. Jadi larangan ini larangan mengahwini perempuan-perempuan kafir selagi dia bukan ahli kitab yang sebenarnya. Ya. Baik. Tak silap saya fatwa kat Malaysia, tak silap saya lah, fatwa Malaysia tak boleh ahli kitab pun. Sebab dia keliru sangat. Betul ke tidak ahli kitab? Itu dia tuan. Yang paling afdal suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam dulu. Itu yang paling afdal. Baik. Biar bagaimana cantik rupa paras mereka itu, Rasulullah bersabda, la tankihun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna wala tunkihunna ala amwalihim wala tankihunna ala amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tughiyahunna wankihuhunna ala din fa la amatun sauda'u zatu dinin afdalu. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kerana kecantikan mereka, kerana boleh jadi kecantikan mereka itu merosakkan diri mereka sendiri. Yalah, sebab dia menjaga kecantikan akhirnya menimbulkan fitnah. Itu dia menimbulkan fitnah dari huru-hara rumah tangga. Lepas tu dia tengok kenapa artis-artis tu banyak bercerai.
Kahwin cerai, kahwin. Tak payah artis pun kadang-kadang. Tokek kosmetik pun sama juga. Kan? Bab fitnah. Fitnah. Satu, haram kita orang lelaki memuji-muji perempuan bukan mahram tu cantik. Ni kadang-kadang masa dekat pejabat apa kerja, oh cantik lagi pada haram hukum ni. Sebab boleh mengundang kepada fitnah. Tapi banyak orang jadi benda-benda ni sedar gurauan. Hukumnya haram, kan? Sangat-sangat haram hukum ni. Bukan haram sikit kecil punya anak. Sebab Quran kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina, sebab perkataan itu boleh menghampiri kepada perzinaan, waliyazbillah. Sebab itulah kata Nabi SAW, asa husnuhunna, sebab dikhawatiri kecantikannya itu akan menyebabkan yurdihunna, menghancurkan mereka, merosakkan diri mereka. Dan janganlah kamu berkahwin dengan mereka kerana harta benda mereka, kerana menjadi harta benda itu membinasakan diri mereka sendiri. Sebab dengan harta benda dia akan pandang kecil suami dia. Awak tu pun dulu merempat saya yang beri macam-macam. Dia mula rasa bangga diri. Sama juga yang pangkat-pangkat tinggi, sama juga dia akan pandang rendah kepada suami dia sendiri. Kalaulah si lelaki itu berkahwin sebab kerana harta benda. Tetapi berkahwinlah dengan mereka kerana agama. Carilah yang beragama. Maka sebenarnya hamba perempuan yang hitam legam tetapi beragama ada lebih baik dan afdal, dan lebih utama. Itu Nabi gunakan perkataan hitam legam tu, maknanya bukanlah bermakna kulit, warna kulit sebagai ukuran, tidak, tapi agama itu sebagai ukuran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini kita belajar mengenai pengharaman mengahwini perempuan selain daripada ahli kitab, kerana dibimbangi Allah kata dalam Quran mereka itu mengajak kepada api neraka, sebab mereka akan ajak suami